Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada malam ni kita akan tengok subtopik 5.6 iaitu tentang interference gelombang. Jadi untuk interference gelombang ini awak akan melihat apakah masuk prinsip superposisi. Apakah yang dimasukkan sebagai superposisi itu? Sebenarnya ialah superposisi ini adalah bahasa mudahnya adalah pertindihan. Okey, pertindihan. Jadi, untuk dapatkan pertindihan, awak mesti ada dua gelombang. Barulah wujud superposisi. Jadi, bila wujudnya superposisi ini, maka kita akan tengok apakah yang dimasukkan sebagai sesaran paduan. Yang terhasil ialah jumlah sesaran individu kedua-dua gelombang. Jadi memang awak baca pun awak tidak akan faham apakah maksud yang dinyatakan oleh prinsip superposisi. Okey, tak apa. Nanti kita akan tengok. Jadi untuk interference gelombang ini, maksud di sini ialah superposisi. Pertindihan, bila nak sebut pertindihan, mesti ada dua gelombang ataupun lebih. Jadi apakah yang dimasukkan sebagai, dan dua gelombang itu mesti gelombang yang coherence. Jadi apa itu coherent? Maksudnya sumber ataupun dua sumber itu mesti mempunyai frekuensi yang sama. Yang kedua adalah perbezaan fasa adalah tetap. Okay, contohnya kat sini awak tengok. Kat sini adalah untuk superposisi sebelum. Jadi kat sini kita ada dua gelombang. Okay, kalau awak tengok kat sini, kita ada gelombang X. Okay, ini gelombang X. Kemudian kita ada gelombang Y. Okay. Jadi ini sebelum superposisi. Maksudnya sebelum dia bertindih. Okey, ketika superposisi, dia bertindih. Okey, jadi masuk kat sini gelombang X satu, gelombang Y dia bertindih menghasilkan superposisi. Okey, jadi kalau awak tengok kat sini, dia punya amplitude kat sini, contoh kat sini, ini adalah A, amplitude. Okey, dekat sini adalah negatif A. Ini A juga. Okey, cikgu buat warna hijau. Jadi bila dia superposisi bertindih, maka A tambah dengan A akan jadi, kat sini akan jadi 2A. A tambah dengan A, maka akan jadi 2A. Jadi di sini berlakulah interference di mana dipanggil sebagai interference membina. Iaitu puncak bertemu puncak, maka dipanggil sebagai interference membina. Okey, kemudian sebaliknya. Jadi dilepas superposisi, jadi X tu awak tengok dia ke kiri. Jadi dia akan ke kiri, Y ke kiri, di X akan ke kanan. Okey, itu untuk interference membina. Okey, puncak dengan puncak. Ini puncak, ini pun puncak. Interference membina juga berlaku apabila lembangan dengan lembangan. Mana lembangan? Okey, cikgu buat warna merah. Okey, ini lembangan. Okey, ini lembangan. Ke bawah itu adalah lembangan. Lembangan satu, X tu maksudnya gelombang nombor satu, bertemu dengan gelombang nombor 2. Itu pun lembangan juga. Jadi biasanya untuk lembangan, dia punya amplitude-nya adalah negatif A. Jadi kat sini adalah negatif A. Negatif A, kat sini memang negatif A. Jadi bila superposisi bertindih, X temu dengan Y, negatif A tambah dengan negatif A akan jadi negatif 2A. Jadi kat sini akan jadi negatif A tambah dengan negatif A, maka akan dapat negatif 2A. Jadi lepas tu nanti kembalilah sebab Y tu dia ke kiri. Jadi Y akan terus ke kiri, X akan jadi terus ke kanan. Jadi interference ini dipanggil sebagai interference membina. Membina berlaku apabila puncak bertemu dengan puncak atau puncak bertemu dengan atau lembangan bertemu dengan lembangan. Okey. Kita tengok interference memusnah. Interference memusnah berlaku apabila puncak bertemu dengan lembangan. Okey, kita tengok kat sini Contohnya X ni adalah puncak. Atas tu puncak lah. Okey, kemudian Y ni adalah lembangan. Okey, awak tahu puncak dia punya amplitude-nya adalah A. Kan, dia punya ni adalah A. Okey, kalau untuk lembangan negatif A. Okey, negatif A.
Jadi bila dia superposisi bertindih, apa akan jadi? A tambah dengan negatif A. Jadi akan dapat kosong. Jadi amplitudenya kosong dekat sini. Jadi interferon ini dikenali sebagai interferon memusnah. Interferon memusnah adalah apabila puncak bertemu dengan lembangan. Okey, jadi contohlah, jadi Y itu sebabkan dia ke kiri, maka dia akan terus ke kiri. X tu sebabkan asalnya ke kanan, dia akan terus ke kanan. Okey, itu adalah interference. Jadi interference berlaku ada dua jenis. Sama ada memusnah ataupun membina. Okey, kita tengok kat sini. Sekarang ini kita ada dua sumber. Satu sumber warna biru. Itu maksudnya sumber yang pertama. Okey. Kemudian cikgu buat warna biru lah supaya awak nampak warna biru. Okey, ini adalah sumber yang pertama. Kemudian yang sumber kedua adalah warna merah. Jadi nak dapat interference ni, dia mesti ada dua sumber. Baru boleh berlaku interferon ataupun superposisi. Kalau tidak, tak boleh berlaku. Okey, tengok . Jadi dekat sini, okey, cikgu padam supaya awak nampak . Kita nak tengok, okey, yang garis penuh tu, itu adalah puncak. Okey, jadi kat sini kalau awak tengok kat sini, jadi ini adalah, mana biru mana? Ini adalah puncak untuk gelombang nombor 1. Okey, yang putus-putus ini adalah lembangan. Jadi yang penuh, yang ni adalah puncak. Okey, yang putus-putus ni, ini adalah lembangan. Okey, yang ini untuk gelombang daripada nombor 1. Okey, jadi biasanya dia akan berselang-seli. Biasanya memang wajib berselang-seli lah. Puncak lembangan, puncak lembangan. Okey. Jadi kat sini ni ini adalah puncak. Okey, ini puncak. Ini adalah lembangan. Okey. Ini adalah lembangan. Okey, itu untuk gelombang nombor 1. Kita tengok yang gelombang nombor 2 yang merah tu. Jadi merah pun sama. Jadi kalau ini puncak, ini pun lembangan. Okey, biasanya selang-seli. Okey, kita tengok. Awak faham ? Okey, ini faham? Boleh jelas? Okey, sekarang kita nak tengok mana satu berlaku interferon membina ataupun memusnah. Cikgu besarkan. Okey, tengok . Supaya awak nampak. Awak perhatikan kat sini. Puncak bertemu dengan puncak. Cikgu pakai pen warna hijau supaya awak nampak. Awak nampak kat sini? Mana ? Ni. Pen hijau. Nampak? Puncak gelombang nombor 1 bertindih dengan merah. Garisan penuh. Penuh itu puncak. Jadi itu adalah, yang ini ini adalah interference apa? Ini adalah interference membina. Sebab apa? Puncak dengan puncak. Okey. Yang ini pun interference membina. Sebab apa? Lembangan dengan lembangan. Okey. Yang ini pun ini interference membina. Semua membina. Nampak? Sebab apa? Puncak dengan puncak. Yang ini lembangan dengan lembangan. Interference membina adalah puncak dengan puncak ataupun lembangan-lembangan. Ini dipanggil sebagai titik antinode. Titik antinode ialah apabila interferon membina. Membina ni maksudnya puncak dengan puncak ataupun lembangan dengan lembangan. Okay, bila kita garis, awak garis macam ni. Bila kita garis macam ni, yang ini dikenali sebagai garis antinode. Okey. Garis antinode. Jadi kalau kita sambung semua ni, panggil sebagai garis antinode. Okey. Kita tengok yang kedua. Okey, kita buat warna apa lagi? Warna coklat. Okey. Tengok yang ni. Nampak? Itu puncak dengan lembangan. Warna coklat. Itu adalah interference apa? Itu adalah interference memusnah. Sebab apa? Puncak dengan lembangan. Ini pun puncak dengan lembangan. Puncak dengan lembangan. Puncak dengan lembangan. Puncak lembangan. Ini dikenali sebagai titik apa? Titik node. Titik node ialah apabila interference
memusnah, iaitu puncak bertemu dengan lembangan. Jadi kalau kita garis semua ini dikenali sebagai, kita garis macam ni. Kita garis macam ni. Jadi ini dikenali sebagai apa? Garis antinot. Ini dia panggil ini adalah garis not. Garis not. Okey. Jadi kita cari lagi untuk antinot. Antinot adalah interferon membina puncak dengan puncak ataupun lembangan dengan lembangan. Warna hijau kita buat warna hijau. Nampak ni? Ini puncak dengan puncak, ni lembangan dengan lembangan. Lembangan dengan lembangan, puncak dengan puncak, lembangan dengan lembangan, puncak dengan puncak, kita garis. Yang ini dipanggil sebagai garis antinot. Okey, boleh faham Antinot dengan not sambung, dia akan jadi garis antinot ataupun not. Okey, ini boleh faham? Azmi boleh faham Azmi? On. Okey, bagus. Jadi di sini, ini dikenali sebagai lambda. Apa? Ini formula apa sebenarnya? Ini adalah formula untuk mencari panjang gelombang. Okey, lambda. Okey, di sini kita boleh cari panjang gelombang dengan menggunakan AX per D. A itu apa? A adalah yang pertama antara sumber nombor 1 dengan sumber nombor 2 ini. Yang ini dikenali sebagai, hanya cukup warna hitam. Ini atau ini sini dan sini, ini adalah A. Jarak antara sumber 1 sumber 2 itu adalah A. Okey, ini awak kena hafal supaya jelas benda itu kena hafal. Okey. Kemudian X itu apa? X adalah jarak antara garis antinot ke garis antinot yang bersebelahan. Jadi sebelum tu ini. Sebelum tu kita buat D dulu. D macam mana? D, sebelum tu kita buat D. Okey, kita buat D. D ni awak garis satu macam ni. Okey, kita buat D. Okey, buat sama-sama cikgu. Okey, ini adalah D. Awak garis mana-mana. Jadi ini adalah D. Okey, itu adalah D. Garis mana-mana. Jadi X mana-mana satu. X ialah antara garis antinot dengan antinot. Ini adalah X. X adalah garis antinot ke antinot yang bersebelahan. Okey, itu adalah X. Kemudian D mana D? Itu X, bukan. D kan tu silap. Maaf ya. D ni yang ni. Antara garis ni kepada sumber. Ni. Ni sumber. Ini adalah D. Ataupun ke sini. Ini adalah D. Okey, jadi A antara sumber. X antara garis antinot ke antinot. D antara X tu ke A. So, itu adalah D. Okey, jadi itulah awak kena tahu. Jadi, inilah dipanggil sebagai, yang ini dikenali sebagai formula interference. Okey, ini adalah formula interference. Okey, dikenali sebagai interference. Dan ini adalah untuk gelombang air. Okey, untuk gelombang air. Okey, kita tengok soalan supaya kita nampak terus pergi soalan. Muka surat 16. Okey, tengok 16. Okey. Okey, supaya awak nampak Okey, Kuratan. Cuba kuratan air ni. Cuba baca soalan nombor 3 tu, muka surat 16. Kuratan. Ya. Okey, jadi ini melibatkan interference gelombang air. Jadi awak kena tahu bahawa formula untuk interference apa? Lambda sama dengan AX over dengan D. Okey, jadi berapakah jarak antara puncak ke puncak bersebelahan? Jadi itu adalah apa? Itu adalah merujuk kepada lambda ni berapa. Okey, A mana? A ni 5. Ni A. Sebab ini sumber nombor 2, ini sumber nombor 1. Jadi dia adalah 5. Okey, 5. Okey. X, okey, awak tengok kat sini.
Dekat sini ada berapa X? Awak nampak tak ni? Ini garis anti-node nombor 1. Ini garis anti-node. Ni garis anti-node. Okey, ini adalah garis anti-node. Sini garis anti-node. Kita ada 4 garis anti-node. Kat sini. Ini adalah X. Ini adalah X. Ini adalah X. Sini adalah X. Kita ada X. Jadi berapa X? Nak dapat X macam mana? 20 cm bahagi dengan 4. Sebab apa bagi 4? Sebab X. Kita nak X saja. Okey, bila kita tambah dekat sini, dia akan jadi 4X. Kita bukan nak 4X, kita nak X. Jadi, X adalah 20 bahagi dengan 4. Sebab kita nak X. Bukan kita nak 4X. Ya? Sebab dia mesti bersebelahan. Kita nak X. Jadi, 20 bagi 4. D macam mana? D antara jarak sumber 1 kepada X. Ini adalah D. Bahagi dengan D. Cuba kira sekarang berapa? D adalah sini berapa? D adalah 30. 30. Cuba kira. Berapa? Untuk nilai I know. Berapa I know? Untuk nilai lambda. Okey, bagus. Ambil 2.083 cm. Sebab kita pakai semua cm, jadi 0.83 cm. Okey, bagus. I know. Okey, itu adalah untuk gelombang air. Kita ingat kita ada 3 gelombang. Air, cahaya dengan bunyi. Okey. Kita tengok gelombang air. Okey, sama juga. Kita tengok soalan air. Jadi kalau awak tengok dekat pantai ke laut ke, biasanya membina ni sama ada puncak ke puncak. Jadi bila awak nampak kat sini, yang cerah, mana cerah? Yang ni. Yang ni adalah kawasan interference membina. Sebab apa? Cerah dengan cerah. Ini adalah puncak dengan puncak, dia akan dapat mana cerah. Okey, ataupun gelap dengan gelap. Mana gelap? Yang ni lebih kurang gelap dengan gelap. Yang nampak ni. Ni gelap. Kan? Gelap dengan gelap. Ini adalah interference. Interference apa? Ini adalah interference membina juga sebab lembangan dengan lembangan. Okey, kalau yang dapat warna kelabu ni, kelabu macam ni, warna hijau ni. Ni, kelabu ni. Kelabu ni maksudnya adalah puncak dengan lembangan. Itu adalah interference. Kalau yang awak tengok kelabu itu adalah interference memusnah, iaitu puncak dengan lembangan. Okey, interference memusnah. Okey, itu gelombang air. Kita tengok gelombang bunyi. Okey, kita tengok gelombang cahaya dulu. Okey, gelombang cahaya. Okey, eksperimen ini adalah dikenali sebagai eksperimen Dewey celah Young. Okey, ini dikenali sebagai eksperimen Dewey celah Young. Di mana apabila awak nak buat eksperimen Dewey celah Young, awak mesti pilih salah satu. Yang awak nampak warna kuning tu, matahari tu, itu adalah 7 colours. Michael Jackson kena halau balik India Utara. 7 colour awak campur, dia akan jadi warna kuning yang awak nampak kat rumah tu. Okey, tapi tak boleh. Kita nak dapat eksperimen Dewey celah Young, awak kena pakai satu colour. Jadi kat sini dia pakai cahaya, dia panggil mono. Mono ni satu. Okey, jadi kena pakai laser. Paling mudah dia akan jadi laser. Okey, jadi laser ni tembak dekat sini berlaku apa? Dekat sini adalah celah. Awak tahu bila celah akan berlaku apa? Azim, kalau celah berlaku apa Azim? Pembelawan ke interference? Celah. Bagus. Dekat sini berlaku pembelawan. Sebab apa? Berlakunya celah. Dia lalu celah. Jadi macam mana cahaya tu nak dapatkan dua sumber? Sebab interference mesti ada dua sumber. Macam mana? Tak ada nak pakai laser sampai 2. Jadi di sini kita buat 2 celah. Jadi kat sini celah nombor 1, celah nombor 2. Di sini dipanggil sebagai
sisip DV celah supaya kawasan ini berlaku apa? Berlaku interference. Akan berlaku interference. Jadi nak berlaku interference, kita buat dua celah. Okey. Jadi di sini dia akan, okey, kita letak sini skrin. Mana skrin? Tunjuk padam balik Okey, ini skrin. Yang warna hijau ni, ini adalah skrin. Ni skrin ni. Okey, nampak ni. Ini adalah skrin. Jadi bila skrin itu dia akan dapat C. C ini apa? C ini adalah cerah dengan gelap. Cerah, gelap, cerah dengan gelap. Begitulah. Dah selang-seli. Cerah, gelap dengan cerah. Sebenarnya cerah itu apa? Cerah itu maksudnya interference membina, iaitu puncak bertemu dengan puncak. Dia akan dapat warna cerah. Okey. Yang gelap itu adalah apa? Itu adalah interference memusnah, iaitu apabila puncak bertemu dengan lembangan. Okey. Maksudnya puncak dengan puncak ataupun puncak dengan lembangan. Jadi kat sini awak akan dapat cerah gelap, cerah gelap, cerah gelap. Okey. Ini untuk interference untuk gelombang cahaya. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Okey, supaya awak nampak Okey, soalan nombor 1 ni. Okey. Okey. Belum tu cikgu padam. Supaya awak faham. Alia, cuba baca soalan nombor 1 je. Raja menunjukkan corak tinggi yang berhasil di atas. Okey, jadi benda ni dia kata berapakah jarak antara dua celah tersebut? Maksudnya dia nak cari nilai A. Okey. Jadi kat sini cikgu pergi kat sini supaya awak nampak. Jadi cikgu padam balik Cikgu padam supaya awak nampak Jadi soalan nombor 1 ni cikgu lukis kat sini supaya awak semua faham. Okey, jelas nampak benda ni. Okey, sekejap cikgu padam. Jadi soalan kata jarak antara sisip DV celah dengan skrin ialah 1.5 meter. Maksudnya kat sini antara ini skrin. Okey, dengan ni kat sini adalah jaraknya adalah D. D-nya berapa? D-nya adalah 1.5 meter. Okey, itu adalah D. Okey, kemudian soalan kata lambda panjang gelombang cahaya. Dia kata lambda kat sini adalah 4 darab 10 kuasa negatif 7. Ini adalah lambda. Okey, dan dia bagi soalan meter. Jadi soalannya adalah berapakah dia nak cari nilai A. Jadi kita buat soalan sama-sama. Okey, jadi lambda sama dengan AX over dengan D. Jadi soalannya berapakah jarak antara dua celah tersebut? Maksudnya soalan dia nak cari nilai A. Okey, jadi A ni awak buat sebagai tajuk. A sama dengan lambda D per dengan X. Kita buat sebagai tajuk. Tak nampak belakang cikgu kan? Okey, sebagai tajuk. Jadi, kecilkan sikit. Okey, lambda berapa? Lambda tadi awak dah dapat soalan yang kata 4 darab 10 negatif 7. Okey, D berapa? Okey, D dekat sini awak kena tengok soalan. Okey, dekat sini ada berapa X? Okey, awak tengok. X adalah cerah ke cerah. Okey, jadi kat sini 1X, 2X, 3X, 4X, 5X. Kat sini adalah X tambah X tambah X tambah X akan dapat 0.05. Jadi X berapa? Jadikan 5X sama dengan 0.05. Jadi X dekat sini akan dapat 0.01 meter. Okey, awak faham kan? X adalah antara berturutan. Kat sini ada 5X. Okey, jadi pergi balik dekat soalan. Jadi D-nya berapa? D-nya adalah 1.5
X adalah tadi awak kena buat apa? 0.01. Berapa nilai A? Kira sekarang. Berapa nilai A? Cuba kira berapa nilai A. Anas. Berapa Anas? Nilai A sekarang. Kosong. 6.5 lah. 6.5 lah dalam bentuk pawai kan. 6 darab dengan 0.5. Ini negatif 5. Okey, bagus Nas. Okey, jadi atas belakang cikgu lah. Jawapan di belakang cikgu kan. 6 darab 10 kuasa negatif 5. Unitnya adalah meter. Okey, itu adalah nilai A. Jadi kat sini, nilai A-nya kat sini adalah 0.6 darab 10 kuasa negatif 5. Kat sini 6 darab 10 kuasa negatif 5 meter. Itulah dia. Itulah panggil A. Okey, ini adalah untuk gelombang cahaya. Cahaya. Kita tengok yang bunyi pula. Okey. Bunyi. Okey. Okey, bunyi pun sama. Sebelum tu cikgu padam balik supaya awak nampak. Okey. Okey. Bunyi ni maksudnya nak dapatkan dua bunyi. Jadi kita pakai dua speaker lah. Barulah ada dua sumber. Sebab interference ni kena ada dua sumber. Jadi sumber satu. Ini speaker nombor satu. Okey, ini speaker nombor satu. Ini adalah speaker nombor dua. Ini penjana isyarat audio lah. Contohnya awak nak main lagu. Jadi speaker tu yang mengeluarkan gelombang bunyi kan. Dia yang ni macam radio lah. Jadi itulah penjana isyarat audio. Jadi bila awak, dia tak adalah cerah gelap. Di sini kalau bunyi, dia akan dapat bunyi kuat. Jadi bunyi kuat ini adalah interference membina. Iaitu puncak dengan puncak. Okey, awak akan dapat kuat. Kalau perlahan ni maksudnya puncak bertemu dengan lembangan. Okey, jadi itulah puncak dengan puncak. Puncak dengan lembangan, ini adalah puncak dengan puncak. Okey, dia tak adalah cerah gelap. Dia ganti yang cerah itu kuat, gelap tu dengan perlahan. Jadi ini adalah untuk gelombang bunyi. Okey. Jadi soalan nombor 2 ni, soalan nombor 2 ni kalau awak tengok. Okey. Cuba baca soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Irdina. Cuba baca soalan nombor 2, Irdina. Okey. Ini adalah interference sama. Ini adalah eksperimen di Celah-Yang. Sebab ini cahaya. Cahaya mesti eksperimen di Celah-Yang. Yang mana? Yang ini. Okey. Sebelum tu cuba padam. Okey. Eksperimen ni asalnya dia guna hijau. Jadi kat sini dia guna berwarna. Kejap Okey, yang ini adalah interference. Okey, awak tengok kat sini. Jadi kat sini dia guna berwarna hijau. Okey, berwarna hijau. Jadi kat sini hijau lah. Jadi cikgu buat warna hijau lah. Okey, ini hijau. Hijau. Jadi kat sini hijau. Awak kena tahu sebab awak kena tahu Michael Jackson kena halau balik India Utara. Okey, jadi masuk kat sini. Lagi ke atas, kat sini lambda dia semakin besar. Yang merah ni lambda dia besar. Yang ungu ni lambdanya rendah. Okey, bila awak dapat hijau ni, awak tengok. Okey, yang hijau tadi. Ini awak dapat lambda. Jadi ini cerah lah. Cerah, 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 cerah. Okey, jadi hijau ni. Kalau ni awak akan nampak macam mana. Ni hijau. Jadi cikgu lukis balik supaya awak nampak lah. Jadi dia yang warna tu cerah lah maksudnya. Okey, ini adalah ini hijau. Hijau. Okey. Hijau ni susunan dia nombor berapa Hijau ni susunannya berwarna hijau. Michael Jackson kena halau. H nombor tengah-tengah. Jadi kalau kita guna warna merah, apa akan jadi? Kita guna warna merah kat sini. Ini merah. Kita ganti kat sini. Yang ni kita ganti berwarna merah. Ini merah. Kita ganti cahaya laser tu berwarna merah. Apa akan jadi pada ni? Cerah. Kalau berwarna merah, masuk kat sini. Dia punya X dia. Nampak ni? Ini kita guna merah
Ni nampak. Dia punya nilai X-nya semakin membesar. Ini kalau kita guna merah. Nampak? Ni merah. Ini adalah merah. Nampak? Nilai X. Awak tahu. Sebab nilai X kat sini dia semakin bertambah. Okey. Jadi kalau pakai merah, lambda dia tu tinggi, jadi X semakin jauh. Jadi X dia semakin cerah ke cerah tu jauh. Okey. Jadi kalau awak pakai warna ungu, okey, ungu yang mana? Ungu ni yang paling rendah kat sini. Mana ungu kat sini ni ungu. Ni ungu ni lambda yang paling rendah. Okey. Jadi apa akan jadi pada cerah dia punya X dia? Jadi kalau awak pakai ungu, cuba cikgu padam. Okey. Jadi ungu akan dapat X yang paling kecil. Jadi ini adalah ungu, jadi semakin rapat. Jadi ini adalah X. Jadi kat sini X yang paling kecil. Sebab apa? Lambdanya adalah paling rendah. Jadi boleh faham ya? Jadi cerah ke cerah itu paling X saja kecil. Jadi ini adalah untuk interference untuk diri celah yang. Okey, di mana aplikasi dia? Okey, jadi kita tengok aplikasi dia. Yang pertama ialah luan berbuli. Mana luan berbuli? Luan berbuli tu yang warna coklat. Yang ni. Ini adalah luan berbuli. Jadi luan berbuli ini menghasilkan bila kapal tu lalu, dia menghasilkan interference apa? Interference memusnah. Ni ada interference memusnah. Jadi bila interference memusnah, apa akan jadi amplitude? Irdina. Kalau interference memusnah, berapa amplitude dia? Ketinggian ombak bahasa mudahnya berapa? Irdina. Bagus. Jadi interference dia punya ketinggian ombak ataupun amplitude-nya kosong. Jadi kosong. Jadi kosong tu maksudnya air tu tenang lah. Tak ada ombak. Sebab berlaku interference memusnah. Okey. Yang ini kita tengok ini kalau awak pakai spek. Dalam spek tu kalau awak tengok dia ada satu macam. Okey, ini adalah kantar. Bila kantar ni dekat luar ni dia ada satu lapisan coating dia panggil macam ni. Ni kat cikgu lukis ya. Ni yang cikgu lorek ni. Ni adalah yang warna kuning tu. Coating. Yang kuning ni. Ini adalah dia panggil sebagai coating anti pantulan. Anti-reflection coating. Jadi sebenarnya apa? Okey, awak tengok kat sini ya. Okey, ini adalah cahaya. Ini adalah kantar anti pantulan. Yang ni. Yang ini adalah kantar anti pantulan yang mana? Yang ni. Okey. Mempunyai salutan yang menyebabkan pantulan cahaya mempunyai interference memusnah. Ini menghasilkan penglihatan yang lebih jelas. Kita tak nak ada reflection pantulan. Jadi macam mana awak tengok? Okey, ini adalah gelombang cahaya. Ini gelombang cahaya, puncak lembangan, puncak lembangan, puncak lembangan. Okey, sampai sini cahaya itu akan ada pembiasan kat sini. Okey, dia akan ada pembiasan nombor 1 dan dia akan masuk gelas. Ini semua gelombang cahaya. Jadi anti-reflection coating ni menyebabkan apa? Kalau awak tengok cikgu besarkan sikit akan menyebabkan apa? Awak tengok Awak tengok puncak. Okey, ni puncak kan? Atas tu puncak. Bawah ni apa? Bawah ni lembangan. Jadi puncak dengan lembangan akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan dekat sini interference apa? Interference memusnah. Jadi tidak ada pantulan. Sebab apa? Puncak dengan lembangan. Sama juga kat sini awak tengok Cikgu buat warna hijau. Puncak. Ni puncak ni. Okey, puncak. Okey, yang bawah tu apa? Yang bawah ni adalah lembangan. Jadi puncak tambah dengan lembangan akan menghasilkan apa? Interference memusnah. Jadi tidak ada pantulan. Sebab apa? Puncak dengan lembangan. Jadi menghasilkan interference memusnah. Jadi cantiklah. Itu tidak ada sebab satu puncak, satu lembangan. Jadi amplitudenya kosong. Jadi tidak ada pantulan yang berlaku. Itulah dia fungsi.
Okey, jadi ini adalah speaker. Kalau awak tengok kat sini, ini adalah speaker. Cuba baca sikit ya. Muaz, cuba baca sikit Muaz. Untuk mikrofon ni. Last. Muaz, ada Muaz ni? Tak tahulah Muaz di mana dah. Nanti on saja. Kan? Akmal? Akmal? On. Baca, baca. Okey, yang ini cikgu akan cerita ke awak. Okey. Mana mikrofon? Okey. Yang ini adalah mikrofon. Ni. Okey, ini adalah mikrofon. Speaker yang mana? Ini adalah speaker. Okey. Sebelum cikgu padam. Ada ke Muaz kat sini? Tak tahulah Muaz ni. Tanta tengok cikgu punya ni Google Meet on saja. Tak tahu gimana. Okey. Jadi dekat sini, kalau awak tengok kat sini, okey, ini speaker. Jadi ini dikeluarkan bunyi daripada speaker. Ini speaker. Ini keluar daripada bunyi speaker. Okey. Okey, jadi kalau awak tengok kat sini, jadi ni puncak, lembangan, puncak. Okey, ini keluar daripada speaker. Yang ini apa? Yang ini adalah bunyi daripada persekitaran. Okey, dia dah keluar bunyi. Itu keluar persekitaran. Kita buat warna hijau. Okey, pun sama. Dia mesti ada puncak dengan lembangan dengan puncak. Okey, kita tak nak. Jadi kita akan buat noise cancellation. Apa itu noise cancellation? Kita cuba buat, kalau awak tengok kat sini ya. Noise cancellation. Okey. Awak perhatikan kat sini. Yang puncak daripada sini, puncak tu yang hijau tu daripada luar lah kan. Puncak tu daripada bunyi persekitaran puncak dengan lembangan ni dia mesti bertemu. Jadi speaker tu keluarkan gelombang warna merah lah supaya awak nampak. Nampak? Puncak dengan lembangan. Jadi akan berlaku apa kat sini? Kat sini panggil sebagai interference memusnah. Jadi memusnah. Jadi kita nak interference memusnah lah supaya kita tak nak ada noise cancellation. Itu dia panggil, kita nak noise cancellation tu. Jadi itulah berlaku interference memusnah. Kita nak speaker tu datang daripada mikrofon, bukan speaker tu datang daripada bunyi-bunyi luar. Jadi itulah dipanggil. Jadi kita dapatkan noise cancellation, puncak daripada luar bertemu dengan lembangan daripada speaker, dia akan jadi interference memusnah. Kosong lah. Jadi tidak ada noise kat situ. Jadi itulah fungsi dia bagaimana untuk menghasilkan interference memusnah. Okey, boleh?